Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, Sarawak berada pada landasan tepat untuk menjadi wilayah yang lebih kukuh secara mampan dengan pembangunan yang selari berasaskan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bopeng berkata Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, Pelan Induk Pemulihan Ekonomi 10 tahun yang memberi tumpuan kepada peralihan strategik daripada fasa pemulihan ke arah reformasi ekonomi jangka panjang. Menurut beliau, fasa pertama PCDS 2030 telah bermula di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 2021-2025 dengan Kerajaan Sarawak berusaha memperbaharui ekonominya, memanfaatkan aset dan mempelbagaikan aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi berbanding sumber ekonomi berat untuk mengurangkan tumpuan di komoditi huluan dan memperkasakan sektor pendigitalan. Today, Sarawak is implementing the first phase of PCDS 2030 under the 12 Malaysia Plan. And under this plan, we are working diligently to reform our economy, leverage on our assets, diversify from heavy resource-based economy into higher value-added commodities, and intensify digitalization. I am committed to shaping a sustainable future for Sarawak, which builds upon three pillars, namely economic prosperity, social inclusivity, and environmental sustainability. Our development capitalizes on data and innovation to drive the future of Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama pembukaan sidang Kemuncak Perbankan dan Keuangan Malaysia ke-5 di Kuala Lumpur pada Selasa. Hadir mengiringi Premier Sarawak ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fasruddin Abdul Rahman. Menurut Premier Sarawak, pelaksanaan PCDS 2030 telah menarik perhatian dunia kerana ia mengandungi 11 daripada 17 teras matlamat pembangunan mampan SDG. I am here to share that Sarawak Government commitment for sustainable development has received attention from the world. The PCDS 2030 have fulfilled 11 out of the 17 Sustainable Development Goals pillars. More importantly, our development exercise is rated annually by international rating agencies such as Standard & Poor's and Moody's Investors Services. To attract more quality investment to develop Sarawak on a big scale, this principle has to be complied with. As such, there are ample opportunities across all sectors, both the supply and value chains, beginning from the development of growth enablers to economic activities. Beliau juga menggalakkan industri perbankan di Malaysia untuk komited dan menerima pembiayaan lestari yang melengkapkan SDG dengan menyelaraskan pembiayaan dan menerapkan elemen ESG. Sementara itu, Premier Sarawak berkata Bank Pembangunan Sarawak atau DBOS telah membiayai pelbagai projek infrastruktur strategik yang memberi impak besar dari segi ketersambungan hubungan dan kebolehcapaian di seluruh kawasan wilayah Sarawak. Katanya antara projek yang dibiayai adalah rangkaian jalan pesisir, jalan utama kedua, grid bekalan air Sarawak, skim elektrifikasi luar bandar dan pelbagai projek infrastruktur dilaksanakan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah. Over the past 5 years, the BOS has fulfilled its mandate to fund strategic infrastructure projects. Among the key projects funded by the BOS are the Coastal Roads Network. You have the Penn Borneo Highway,
that is the highland. Now we are building our own coastal highway. The second trunk roads, Sarawak Water Supply Grid, Google Electrification Scheme, and various infrastructure projects implemented under the regional development agencies. These development agencies are focused is from ground upward. We have 10 development agencies. As you know, Sarawak is quite vast. Premier Sarawak menambah kerajaan Sarawak menubuhkan dana kekayaan berdaulat Sarawak sebagai langkah untuk mengembangkan dan mempelbagaikan sumber hasilnya agar mampan dari segi ekonomi dan keuangan. This leads me to the savings and investment strategy involving the establishment of the Sarawak Sovereign Wealth Fund by the government of Sarawak. Sarawak must grow and diversify our source of revenue to be economically and financially sustainable. I learned that Sovereign Wealth Fund is a strategy for many countries to invest excess capital into markets or other investment. Therefore, we must build up wealth for Sarawak when our oil and gas reserve run out in the future. Tambah beliau lagi, idea kerajaan negeri dengan memperkenalkan e-dompet SP dan dikenali sebagai SP Global sekarang adalah sebahagian daripada usaha Sarawak untuk meningkatkan ekonomi digital dalam kalangan rakyat Sarawak. Dedahnya pengguna SP meningkatkan daripada 42,000 kepada lebih daripada 685,000 di mana ia turut menjalinkan kerjasama dengan UnionPay International. Dalam majlis itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menyampaikan anugerah kecemerlangan bank dan Momento. Turut hadir pengerusi The Economic Club of Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Iqbal Rother, serta Presiden KSI Strategic Institute for Asia Pacific, Tan Sri Michael Yeo. Sidang kepuncak bertajuk Future Ready Banking for a New Era itu dianjurkan oleh KSI Strategic Institute for Asia Pacific dengan kerjasama Economic Club of Kuala Lumpur. Ia mengumpul pelbagai pegawai kanan bank, pemimpin teknologi serta pakar transformasi untuk berkongsi kepakaran, pandangan serta informasi mengenai trend terkini yang mengubah industri perbankan di masa hadapan. Beralih ke perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Selasa, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama untuk memulihkan industri pelancongan daripada kesan wabak COVID-19. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pelantikan Datuk Seri Tiong King Sing sebagai Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK membolehkan kedua-dua kementerian bekerjasama dengan lebih erat untuk menghidupkan semula industri pelancongan di Malaysia. With our Honourable Member for Dudung, as I mentioned just now, appointed as Federal Minister for Tourism, Art and Culture, I'm confident our two ministries can cooperate to revitalise tourism in the country. Being a Sarawakian, the opportunity to close cooperation and smooth channel of communication is more than certain. Through MOTEK, Sarawak efforts in 2022, various activities involving local communities provided various opportunities and reap substantial earning. Beliau berkata demikian dalam sesi ucapan penggulungan kementeriannya semasa persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Sementara itu, beliau menegaskan kementeriannya akan meneruskan usaha kempen Sarawak More to Discover bersama cuti-cuti Malaysia dan Tahun Melawat Malaysia 2025 bagi menarik pelancong ke Sarawak. Dalam ucapan penggulungan sama, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu peruntukan berjumlah 274.5 juta ringgit telah diluluskan di bawah Projek Rakyat dan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi pelaksanaan pelbagai projek sukan di seluruh Sarawak. Jelas beliau, terdapat 21 projek rakyat serta 16 projek di bawah RMK-12
telah diluluskan sebagai usaha kementeriannya untuk menyediakan fasiliti sukan yang menepati piawaian, selamat dan kondusif bagi warga tempatan terutamanya golongan belia, komuniti dan ahli sukan. Menurutnya, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySET bersama agensi pelaksana berkaitan dalam memastikan semua projek akan dilaksanakan dan disiapkan mengikut jadual. With the soon completion of Project Mini Sports Complex at Pekan Beluru, projek cadangan menaik taraf Stadium Balingian, cadangan menaik taraf Dewan Suara Seri Aman, Sarawak Sport Village, the proposed cricket ground, the Wushu Hall, which I just have the earthbreaking 2 days ago. It will be able to cater a place for athletes training and recreation, as well as providing facilities for event organisers. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu MySET telah mengemukakan sebanyak 15 projek untuk cadangan menaik taraf dan membaik pulih kemudahan sukan sedia ada di bawah kajian separuh penggal MTR RMK12 bagi mencapai sasaran untuk melahirkan atlet yang berkualiti. Beliau menambah beberapa cadangan projek di bawah MTR RMK12 turut dikemukakan bagi daerah yang tidak mempunyai kemudahan sukan. Sementara itu, dasar Kerajaan Sarawak sentiasa mengutamakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C. Kitayah berkata, hak rakyat tidak akan diketepikan walaupun ada industri yang mendesak untuk mendapatkan perkhidmatan pekerja asing tatkala keadaan ekonomi yang semakin beransur pulih ketika ini. Kerajaan Sarawak sentiasa komited dengan semangat rakyat Sarawak diutamakan, Sarawak first, di mana kerajaan telah mengetepikan hak rakyat dengan menyediakan peluang pekerjaan lebih dahulu kepada anak tempatan. Datuk John Ziki berkata demikian dalam ucapan penggulungannya semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Beliau menambah Kerajaan Sarawak juga telah melaksanakan program rekalibrasi tenaga kerja RTK bertujuan untuk menguralisasikan pendatang asing tanpa izin parti di Sarawak sebagai pekerja asing yang sah untuk digajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat dan kriteria ditetapkan. Menurut rekod daripada Jabatan Imigresen Malaysia, Sarawak sejumlah 4,532 parti telah diluluskan untuk melibatkan berbagai sektor. Ini sekaligus dapat membantu menyelesaikan isu kekurangan tenaga kerja dan memberi peluang kepada majikan menggaji parti untuk bekerja secara sah. Program ini akan diteruskan pada tahun ini di bawah program rekalibrasi tenaga kerja atau RTK 2.0. Kepaparan seterusnya, usahawan digalakkan untuk bekerjasama dengan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex dalam memajukan lagi perniagaan mereka. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali berkata, Kerajaan Pusat dan Negeri sentiasa mewujudkan pelbagai program untuk membantu usahawan tempatan. Jelasnya, melalui Sentex, usahawan boleh memajukan lagi perniagaan mereka dengan berkongsi pengetahuan tentang cara memulakan atau membangunkan perniagaan dalam bidang keusahawanan. Saya yakin kerajaan sekarang ini, baiknya kerajaan dari federal, dari pihak persekutuan dan kerajaan negeri, memang banyak agensi-agensi kerajaan yang membantu dalam pelbagai program untuk membantu usahawan. Baiknya Kementerian Wanita, Kementerian Keusahawanan, banyak. Kalau kita bank-bank kini tu banyak membantu dalam menyalur bantuan keuangan, bantuan-bantuan untuk membantu peniaga-peniaga. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Mira Cake House Premium Outlet Metro City, Kuching pada Isnin.
Mengulas mengenai kejayaan pemilik Mira Cake House, Datin Masnah Sahani, beliau yakin dengan adanya kelebihan penggunaan media sosial pada masa kini membantu melariskan jualannya. Kini itu cara baru kita berniaga, senang juga ada media sosial. Saya yakin kita orang pun ada pakai media sosial, ada pakai digital gini tu. Kini itu boleh dipasarkan produk-produk dengan lebih jaya melalui TikTok lah, ada Facebook lah, ada Instagram lah, semua tu boleh dipakai untuk membantu kita membesarkan lagi perniagaan. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan pembukaan sidang Kemuncak Perbankan dan Keuangan Malaysia ke-5 di Kuala Lumpur yang turut dihadiri Premier Sarawak pada Selasa. #Member Fakta, salam UKAS.